Apa ni? Barang bro. Dia ada? Dia tak ada bro. Dia tak ada lebih dalam bro. Tolong bro. Bro. Tolong. Bambus. Tak boleh lah. Tak boleh, bambus. Bambus. Tak ada duit tinggal atas ni. Mana pipu dia aku? Woi! 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 Mati kau, dasar mengaji dadah. Hidup tak guna. Syabu adalah antara dadah yang menyebabkan ketagihan melampau. Syabu adalah dadah jenis perangsang atau stimulan yang menyerupai batu kristal. Ia juga dikenali dengan nama ais, batu, kristal dan kaca. Ia mudah didapati kerana ia boleh dihasilkan di makmal atau kilang haram di belakang rumah. Peralatan serta bahan untuk menghasilkan syabu pula boleh diperolehi di mana-mana kedai atau dibeli secara online. Syabu tidak mempunyai kegunaan perubatan. Cara pengambilan syabu dikenali sebagai chasing the dragon. Pengambilan cara ini boleh menyebabkan seseorang high dalam 5 hingga 10 saat kerana kesannya terus sampai ke otak. Apa yang terjadi apabila seseorang mengambil syabu? Otak manusia mempunyai pusat sistem ganjaran di mana dopamin dihasilkan, iaitu bahan kimia semula jadi yang memberikan ganjaran keseronokan apabila seseorang berbuat baik atau mencapai sesuatu. Syabu merangsang pembebasan dos dopamin pada kadar yang luar biasa. Jika keseronokan makan atau hubungan intim menghasilkan sebanyak 150 dos dopamin, syabu melonjakkan dos tersebut sehingga 1,200 dos. Hampir 8 kali ganda dari kemampuan semula jadi manusia. Proses penghasilan dopamin secara paksaan ini akan merosakkan sel-sel yang menghasilkan dopamin secara semula jadi. Apabila rosak, dopamin yang dihasilkan akan berkurangan. Ini yang menyebabkan pengguna syabu sentiasa berasa kurang puas dan ingin terus mengambil syabu dengan lebih banyak. Seterusnya, menyebabkan ketagihan. Ketagihan syabu menyebabkan kurang selera makan, masalah tidur, perubahan mood serta psikosis atau gangguan mental. Syabu juga boleh mengakibatkan kerosakan otak yang kekal dalam tempoh yang singkat. Kalau takut jadi gila, jangan ambil syabu. Ketagihan juga membuat seseorang bertindak agresif. Mangsa ketagihan tidak kisah memukul, menyamun serta membunuh orang. Akhir sekali, jika syabu diambil dalam kuantiti yang terlalu banyak, ia juga boleh mengakibatkan kematian. Dadah, kesannya membinasakan. Untuk lebih banyak maklumat tentang kesan-kesan dadah, layari www.wecareweserve.org. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Saniah binti Ahmad, pegawai unit pencegahan dan publicity bertugas di Agensi Antidadah Kebangsaan Daerah Perlis Selatan. Perlis hebat,
Rakyat bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Hari ini, mewakili agensi Tiradah Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri, saya akan menyampaikan, berkongsi sedikit info berkaitan salah guna dadah bersama tuan-tuan dan puan-puan, para guru yang berada di dalam institusi pendidikan, khususnya juga anak-anak pelajar sekalian. Baik. Tema ADK ataupun Agensi Tiradah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri ialah dadah terkawal menjelang 2025. Visi kita ialah menjadikan negara ini sebagai negara yang terkawal daripada ancaman dadah dan kita bermisikan untuk melindungi masyarakat daripada ancaman dadah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak sekalian, kalau nak ikut dekat slide satu-satu memang kita akan jadi agak macam terkawal, terkontrol, terlalu kongkong sangat. Tapi kita akan cuba sampaikan maklumat hari ini, perkongsian kita pada hari ini dalam bentuk santai dan bersahaja, asalkan maklumat kita itu sampai. Baik, kalau kita pernah dengar tentang agensi Tiradah Kebangsaan, anak-anak kalau kita pergi sekolah buat perkongsian, selalu di teka-teka kita ni berada di bawah Kementerian Pelajaran lah, Kementerian Kesihatan lah. Tapi sebenarnya kita berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Baik anak-anak, saya di dalam bidang pencegahan dan publicity ini, kita melakukan satu promosi kepada anak-anak semua, kepada pelajar masuk ke dalam institusi, masuk ke dalam komuniti, masuk kepada tempat-tempat kerja untuk menjalankan aktiviti mencegah, kerana mencegah itu adalah lebih baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak pelajar sekalian, pencegahan itu sememangnya bermula daripada rumah. Bila kita bermula daripada rumah ni, bila kita cerita pencegahan bermula daripada rumah, bermakna tanggungjawab pertama itu tergalas di bahu ibu bapa. Jadi apa kena mengena tanggungjawab ibu bapa dengan sekolah? Adakah ibu bapa itu sendiri yang akan pergi ke sekolah? Hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru yang berada di sekolah itu bukan sahaja menjadi ibu bapa kepada anak-anaknya di rumah, tetapi juga menjadi ibu bapa kepada para pelajar yang berada di sekolah. Once seorang anak itu dihantar ke sekolah, maka guru-guru yang berada di sekolah itulah yang memikul tanggungjawab untuk menjaga, mengasuh, mendidik dan memberi segala keperluan pendidikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak yang berada di sekolah itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang bila kita tengok ni anak-anak, kalau tengok benda kecil-kecil kita rasa macam tak perlu perkenalkan jenis dadah. Perkara-perkara yang kita nampak macam simple, seperti kita nak mengajak anak-anak di sekolah itu ambil dadah pula. Kan? Bila kita kadang-kadang AADK ni pergi ke sekolah, bawa pameran, tunjuk jenis-jenis dadah, tunjuk jenis alat yang digunakan oleh penagih-penagih dadah, seolah-olah AADK ni nak ajak anak-anak ni pergi cuba cari dan belajar untuk mengguna. Tapi hakikatnya sebenarnya kalau kita tidak pernah memperkenalkan perkara itu, alat itu, bahan terlarang itu kepada anak-anak, maka sampai bila-bila dia tidak akan kenal dalam bentuk yang perlu. Kenapa kita perlu memperkenalkan jenis dadah, bahan yang digunakan dan alat-alat yang digunakan kepada anak-anak ini seawal usia prasekolah? Kalau macam masuk sekolah rendah darjah 1 tu ada dah dalam silibus pendidikan kesihatan tu. Tapi kalau di awal orang kata prasekolah 4-5 tahun tu perlu juga diperkenalkan. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak, abang-abang ni kalau yang mendengar ya di sekolah balik kena cerita ke adik-adik. Kenapa? Supaya dia tidak mendapat maklumat itu daripada orang yang salah, daripada orang yang tidak sepatutnya. Kita perlu memperkenalkan perkara itu, bahawa bahayanya dadah itu, apa kesannya, apa yang akan berlaku sekiranya dia mencuba bahan terlarang itu. Contoh baru-baru ni kan yang kita dengar dalam berita di mana seorang kanak-kanak terpaksa dimasukkan ke ICU sebab ambil dadah jenis methamphetamine ataupun syabu ataupun ais ataupun sejuk ataupun batu. Itu nama-nama jalanan. Paksu dia punya. Nampak?
Kalau tidak diperkenalkan, budak tak tahu, memang dia akan ambil. Kerana bentuk syabu itu sendiri, kan seperti yang telah ditayangkan dalam video sebelum bermulanya talk yang saya bagi ni, syabu itu bentuknya seperti gula batu biasa saja. Macam Ajinomoto. Nampak macam benda-benda yang kita nampak. Bukan satu yang luar biasa. Bukan satu perkara yang pelik. Dia tidak seperti dadah-dadah tradisional seperti yang sebelum ni, ganja, heroin yang nampak macam wow, very dangerous. Tak. Dia punya sifat, bentuk, fizikal dadah itu sendiri adalah seperti objek biasa yang kita biasa jumpa di dapur, di rumah, di kedai, di koperasi. Macam gula-gula biasa. Sebab tu anak-anak kita seawal usia kecil-kecil tu perlu diperkenalkan. Dan ibu bapa ini perlu mengambil tanggungjawab. Ibu bapa yang kalau bila kita sebut di rumah, ibu bapa yang melahirkan, yang memelihara, yang mendidik itulah. Tapi bila di sekolah, ibu bapa itu jatuh kepada guru, jatuh kepada makcik cleaner, jatuh kepada pakcik kantin, jatuh kepada guru besar dan semua warga kerja yang berada di sekolah itu. Semua itu adalah ibu bapa yang perlu mengajar anak-anak ini supaya berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali ataupun orang asing. Kadang-kadang kita tengok terutamanya dalam suasana pergi ambil sekolah, anak di sekolah. Kita tak tahu pun siapa yang datang ke laman sekolah anak-anak kita. Jadi ajar anak kita supaya tidak terlalu mudah bergaul dan bercampur dengan orang yang tidak dikenali. Jangan mudah-mudah untuk ikut orang yang tak dikenali. Dan kita sebagai ibu bapa, sebagai guru, haruslah, mestilah, wajiblah mengajar anak-anak kita peraturan yang praktikal dan konsisten. Maksudnya, kalau hari ini pesan, esok pesan lagi. Jangan kata, oh dah pesan dah hari itu, dua buat lagi. Jangan ingat macam tu. Sebab anak-anak ini perlukan pengulangan berulang-ulang kali. Macam cikgu duduk suruh buat latihan 100 kali, buat soalan yang sama. 1+1, ulanglah daripada darjah 1 sampai darjah 6. Baru dah dia lekat. Kanak-kanak memang sifatnya begitu. Jangan kata 1 hingga 12 tahun. Tapi anak-anak yang sudah meningkat remaja itu sekalipun, perlu diulang-ulang kerana proses pengulangan itu akan memberi kesan yang bagus kepada kepala otak anak kita. Ini kepala otak dalam ni. Orang boleh dia bunyi keras sikit. Okay? Jadi bila anak-anak kita contohnya tuan-tuan dan perempuan, guru-guru terutamanya, nampak anak itu seperti macam ada masalah, bawalah berbincang. Jangan terus-terus nak marah. Dan ibu bapa janganlah loket nak bagi pujian. Bila anak kita buat sesuatu yang bagus, buat sesuatu yang orang kata buat satu pencapaian. Walaupun anak kita sekarang baru-baru ni yang kita kata sekarang bulan 6, baru ni keluar result SPM. Kan? Kalau anak-anak sekarang tak ada penilaian peperiksaan di sekolah, tak ada dah PT3. Setiap pencapaian anak kita itu, walaupun dengan sedikit peningkatan, pujilah. Walaupun hari tu dia cuma dapat 40, lepas tu ujian pula dia dapat 41, pujilah. Ataupun baru ni dia dapat 40 markahnya, bila buat ujian sekali dia dapat 30. Tetapi kita tengok usaha dia telah digandakan. Dia dah berhenti main game, dia dah kurangkan jam tengok TV, dia dah tak berapa nak marah-marah adik dia selalu bantu ibu bapa, maka puji. Kerana setiap perubahan tingkah laku yang lebih baik itu perlu dihargai. Kerana jika ibu bapa itu sendiri tidak menghargai anak-anaknya, maka orang lain, kawan-kawan lain yang bukan dari kalangan ibu bapa, bukan daripada rakan baik, bukan daripada guru yang sepatutnya membimbing dan mendidik anak-anak, akan mengambil peluang itu dan memuji anak kita, dan jiwa anak kita akan terbeli di situ, dan akhirnya anak kita akan lebih rapat dengan orang lain berbanding kita sebagai ibu bapa, berbanding kita sebagai guru. Okey, ini tips sikitlah perubahan tingkah laku. Boleh diguna oleh ibu bapa, boleh diguna untuk kawan-kawan ataupun PRS ataupun sesiapa juga yang rapat dengan individu yang berada dalam kelompok masyarakat kita. Kalau kat sekolah tengok kawan-kawan lah. Ya. Kalau kawan-kawan ni contoh, kalau yang dengar ni adalah anak-anak murid daripada sekolah menengah ke, sekolah rendah ke. Kalau dengar, kita melihat kawan kita ni, kalau dulu dia bagus je dalam pelajaran. Tiba-tiba nampak merosot dari prestasi pelajaran dia. Sekarang ni dia tak nak kawan dengan kita dah. Dia
Dia tak mau kawan dengan kawan-kawan sekelas. Dia suka duk pergi kawan dengan kawan yang kat luar. Yang boleh bawa motor, kawan-kawan yang dewasa, yang boleh bawa kereta, boleh belanja, rokok dan sebagainya. Kawan kita tu nampak lebih agresif emosi dia. Lain macam, dia cepat marah. Tambat cakap kira nak sentak. Dulu sentak, diam. Sekarang bila sentak, makin nak marah kat orang pula. Nampak lain macam tingkah laku dia. Kita kena tengok perubahan tingkah laku dari sudut emosi itu sendiri. Dan kita kena peka terhadap kawan-kawan kita. Dan juga, kalau kita tengok, dia kurang dah nak buat aktiviti. Kalau dulu, dia suka je berkawan dengan kita. Duk ikut pergi join kawat lah kalau sekarang musim sukan kan. Duk pergi join kawat kaki walaupun dia kawat tak berapa nak cantik macam orang lain. Tapi dia suka nak join. Tapi lama-kelamaan kita nampak macam sejak ke belakang ni macam lain macam lah kawan kita ni. Dia tak seperti dulu lagi. Kalau dah macam tu, kita patut alert. Perlu lapor kat siapa? Kalau kita sebagai remaja, kalau kita sebagai anak murid, laporkan kepada guru kaunseling, laporkan kepada guru kelas, laporkan kepada rakan sebaya. Pembimbing rakan sebaya, kan ada rakan sebaya kat sekolah tu kan. Ataupun kalau kita ni ialah adik-beradik dia ke, sepupu dia ke, laporkan kepada ibu bapa. Kan? Dan juga tengok kawan kita tu, anak murid kita tu ponteng sekolah. Ponteng sekolah itu perlunya kadang-kadang ibu bapa ni tak faham ya. Ini perlu diterangkan kepada ibu bapa, PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Perlu ada mekanisme yang baik, perlu ada hubungan yang baik. Itu program sarana ibu bapa di sekolah itu satu program yang sangat baik dan perlu diteruskan. Okey. Baik. Kenapa perlu ada hubungan yang baik itu? Sebab kadang-kadang ibu bapa tak faham kenapa kita perlu bagi surat rasmi, bagi surat yang menyatakan anak kita tu tidak hadir sekolah supaya guru di sekolah tahu anak ini telah tidak hadir sekolah di atas pengetahuan ibu bapanya. Bukan cikgu saja-saja suka nak kumpul surat bagi penuh kertas atas meja, tak. Bukan Kementerian Pendidikan ni saja suka-suka nak bagi banyak sangat data, tak. Tapi bila kita tahu anak murid kita itu ke mana perginya, melalui dalam makluman ibu dan ayahnya, dalam makluman keluarganya, dalam makluman penjaganya, maka kita sebagai guru tak risau dah, tahu dah ke mana dia nak pergi. Itu perlunya. Kalau ibu bapa tumpang dengar sekali info ni, maka kena cuba memahami. Kadang-kadang ibu bapa kena alert lebih. Awak anak dia hari-hari tiba-tiba minta duit lebih. Minta duit lebih is okey. Kadang dia bagi tahu hari ni cikgu nak beli buku. Esok dia bagi tahu cikgu minta nak beli baju. Esok dia habaq cikgu suruh beli pensel color. Bukan dah beli ke itu? Beli lagi. Lepas tu dia habaq pula lagi. Kata cikgu kata nak bawa yuran, nak pergi persatuan apa semua. Nak pergi rombongan lah dan sebagainya. Perlu alert ayah dan ibu. Dan cikgu-cikgu juga kena juga. Kalau di rumah dia balik bagi tahu dekat parents, kata cikgu minta duit sekian-sekian untuk beli barang sekian-sekian. Balik kat rumah dia jual nama, mai kat cikgu dia jual pula nama mak ayah. Dia habaq dekat mak ayah, dia habaq kat cikgu, cikgu ni mak saya yang suruh beli benda ni. Ini mak saya yang suruh habaq kata suruh bawa duit sekian-sekian ni. Mak saya yang suruh bawa duit lebih ni untuk bagi kat kawan sekian-sekian. Sebenarnya cikgu kadang-kadang banyak berlaku. Banyak berlaku ibu-ibu, bapa-bapa, kakak-kakak, adik-adik sekalian, baik guru, baik ibu, baik bapa. Banyak yang berlaku anak-anak ini sebenarnya telah diperas ugut di sekolah tapi tak berani nak bagi tahu. Walaupun anak itu telah berusia lebih daripada 16 tahun. Jangan jangka budak besar tak kena peras ugut. Itu perkara biasa. Kalau cikgu dah di sekolah biasa jumpa, ibu-ibu di rumah, bapa-bapa di rumah pun janganlah terlalu mewahkan anak-anak ni dengan duit sekolah. Bukan tak boleh bagi ya tuan-tuan dan perempuan, bagilah sehari RM50 sekalipun kalau tuan-tuan dan perempuan mampu. Akan tetapi selidiklah keperluan apa duit itu dibawa sebanyak itu ke sekolah dan ke mana duit itu telah dibelanjakan. Kepada siapa duit itu telah diserahkan. Bukan nak ajar berkira tapi kita kena ajar anak kita buat kira-kira. Ya? Dan kalau kita tengok anak kita ni perlu selalu berbohong. Macam mana nak kesan pembohongan ni tuan-tuan dan perempuan? Macam mana nak kesan pembohongan ni adik-adik? Kalau kawan kita menipu tu macam mana? Ada orang kata dari segi psikologinya, kalau macam tiba-tiba macam duk gigit-gigit jari, tiba-tiba macam duk bosok tangan dalam poket bila cakap, kan? Duduk berpeluk tubuh macam tu. Gaya bahasa tubuh itu boleh menggambarkan seseorang itu sedang berbohong.
sedang menipu, sedang menyembunyikan fakta. Selain daripada itu, kita juga boleh buat apa? Soal selidik, kaji balik, research balik ke mana perkara yang telah diberitahu oleh anak kita itu dibuat betul ataupun tak betul. Kita kena jadi perisik lah sekali-sekala, kena siasat. Kena tengok dengan siapa nak kita berkawan, dengan siapa dia keluar, kerja sekolah dia siap tak siap. Cek-cek, rajin-rajinlah semak beg sekolah anak kita ni. Jangan cek malam sebelum, tuan-tuan dan perempuan. Dia pun tahu waktu tu waktu biasa kita akan semak. Cikgu-cikgu nah, waktu biasa bagi tahu dekat parents, sampaikan maklumat ni dekat ibu bapa. Cikgu, kalau mesyuarat PABG tak buat lagi, kalau dah buat pun tak apa lah, dia boleh habaq dalam grup WhatsApp sekolah kan cikgu. Waktu bila waktu paling sesuai nak cek beg sekolah anak? Tak ada waktu paling sesuai sebenarnya. Bila-bila masa pada di mana-mana. Pada bila-bila masa di mana-mana. Kadang-kadang waktu paling ngam cun nak cek. Waktu dia nak turun kereta, waktu kita hantar dia tu. Sebab tadi mungkin awal-awal dia dah sorok, dia nak masuk baru dia masuk. Barang yang terlarang ke, kita kena cek. Sekarang ni nak simpan dadah ni, sebab dia datang dalam bentuk biasa. Datang dalam bentuk berbuli kaca, datang dalam bentuk botol minyak wangi, datang dalam bentuk botol minyak cap kapak. Dia pun modified, cantum sana, bakar layuk sikit, lighter dan sebagainya, sambung. Jadi satu alat yang digunakan untuk menghisap syabu. Tuan-tuan dan perempuan, anak-anak, cikgu-cikgu. Waktu dia turun daripada kereta tu, parent check. Check back terus masa tu. Kena luang masa sikit lah, kena korban lah. Biar lambat pergi kerja, asalkan anak kita terjaga. Tuan-tuan dan perempuan lah, kena berhati-hati. Okey, saya terus masa berjalan. Okey, jadi kita cerita sikitlah tentang faktor pelindung dan faktor risiko dalam keluarga kita, dalam komuniti bila kita berbicara tentang pencegahan dadah ini. Setiap orang tidak semudah itu untuk menjadi seorang penagih dadah. Dia tak jadi penagih dadah dalam tempoh 2 minit, dia tak jadi penagih dadah dalam tempoh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tak. Dia tak semudah itu. Nak jadi seorang penagih dadah ni, dia perlu melalui 4 benteng. 4 benteng. Yang pertama daripada lahirnya, dia akan melalui benteng keluarga. Duduk dalam keluarga yang baik akan melindungi anak ini daripada sebarang risiko dan tingkah laku yang berbahaya yang akan menjerumuskan dia ke dalam arena penagihan dadah. Kemudian, faktor pelindung yang kedua, dinding yang kedua ialah institusi pendidikan. Di sekolah inilah yang sekarang yang kita buat. Perlu disampaikan pendidikan, maklumat itu kepada pelajar itu sendiri. Perlu buat sampai maklumat ini supaya benda itu jelas. Dan ketiga, faktor pelindung benteng komuniti. Komuniti itu sendiri pun perlu kuat. Dan yang terakhir, barulah benteng undang-undang yang sampai dekat agensi tidak kebangsaan, PDRM dan sebagainya. Dan penjara tu, barulah kita boleh nak gazet seseorang itu menjadi seorang penagih dadah. Jadi, kalau di sekolah, perlulah, macam saya sebutkan tadi ya, perlulah peranan sarana ibu bapa di sekolah itu perlu dipergiatkan lagi dan pelibatan antara PIBG dan guru itu perlu diperkasakan. Jadi kalau ini yang kita kalau boleh tak mau terjadi. Peranan diri sendiri, kalaulah dah terjebak dengan masalah penagihan dadah, tekadkan diri sendiri itu untuk merubah. Apa pun, walaupun macam mana orang bagi dekat kita maklumat, bagi bantuan dekat kita untuk sembuh, untuk pulih daripada penagihan, sekiranya kita sendiri tidak mahu bangkit daripada kancah penagihan dadah itu, maka sebarang apa pun yang diusahakan oleh sesiapa pun tidak akan mendapat manfaat. Dan ini saya cerita dah tadi peranan rakan sebaya ya, dekat kawan-kawan tadi saya dah sebutkan lebih awal, ini slide yang datang kemudian. Okey, sampai takat tu diberi 20 minit saja untuk saya. Saya berharap perkongsian yang serba ringkas ini dapat memberi maklumat yang bermanfaat, berguna kepada tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru, ibu bapa dan juga anak-anak di sekolah. Sekiranya ia mendatangkan manfaat, maka sampaikanlah kepada orang lain yang berada di luar sana yang bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya ia ada berlaku kesilapan dan kekhilafan daripada pihak saya mohon maaf dan sampaikanlah juga kekurangan itu kepada saya supaya kita dapat melakukan penambahbaikan pada masa hadapan. Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.